Datuk Seri bahawa hari ni kerajaan ini memikul, minta maaf lah saya guna istilah yang kasar, kalau dalam bahasa Inggeris dia halus sikit, albatross around your neck, tapi dalam bahasa Melayu memikul biawak hidup dalam bentuk, minta maaf saya sebab saya masih lagi ahli, saya dah kena pecat, UMNO. UMNO di bawah Zahid Hamidi. Kita tak boleh tolak persepsi ataupun realiti bahawa that is a liability. So dengan liability tu, adakah Datuk Seri rasa bahawa Datuk Seri kata okey, sokongan ni boleh berubah? Adakah Datuk Seri rasa dengan memikul UMNO yang sedia ada, sekali air bah pantai boleh berubah? Saya rasa tidak, sebab emotif ni orang masih lagi benci kepada UMNO. Baik UMNO atau DAP, setengah orang tengok UMNO, setengah orang tengok DAP. Saya ambil pendekatan ini dan saya takkan ada rasa apologetik. Mereka adalah partners in struggles dalam konteks unity government sekarang. Then barulah unity government boleh move forward. Kalau kita nak petik weaknesses dia and put the blame on him, Chop sebagai biawak hidup yang menyusahkan kita nak speed dan ketengahkan agenda reformasi. Okay? Hakikatnya bahawa those are our partners in struggle. Kenapa tak boleh kita ambil pendekatan begitu? Saya fikir itu pendekatan yang lebih praktikal dan munasabah dalam konteks menerajui amanah pemerintahan. Walaupun boleh mengundang kekalahan nanti. Dia akan ada risiko dia. Hari kami dah lalui ni daripada dulu tahun 99 berkawan dengan DAP. Sehingga PAS pun merasakan bahawa inilah bahana paling besar. Dia quit. Tapi kami stay. Tapi hari ini DAP bagi kelebihan kepada Datuk Seri. 50 lebih kursi. Thick and thin, sink and swim. Datuk Seri. Jadi saya nak sebut bahawa Harry, kebimbangannya Harry pointnya pada UMNO. Okay? Saya ada sikit pengalaman berada dalam UMNO. Tapi poin saya adalah angle itu menanggung biawak hidup. Kami kena tohmah daripada tahun 99. Tapi manusia nama Anwar Ibrahim ni, dia mengajar kami, kalau berkawan, berkawan. You see? Kita boleh bersifat, hari ni, saya pernah ada dalam Barisan Nasional, saya pernah jadi Setiausaha Pemuda Barisan Nasional. Waktu itu 13 ketua-ketua parti ni, apa saja cakap UMNO adalah benar. Tidak ada yang tidak benar, melainkan benar belaka. Berapa orang berani lawan? Tapi sekarang, berada dalam gabungan sekarang ni, dia betul-betul menguji your talent. Okay. Put everything on the table. Let's argue and debate. Itu pengalaman berbeza. Jadi saya tak mau ambil pendekatan bahawa engkau beban. Kami ada tak. Engkau ada beban, kau ada kelebihan. Paling tidak kelebihan sekarang apa? Dia provide 30. Dan itu kelebihan. Datuk Seri Zahid pernah sebut bahawa bagi dia dan UMNO, arrangement yang ada hari ini akan dikekal sehingga pilihan raya akan datang. Maknanya akan bertanding pilihan raya umum ke-16 sebagai satu pasukan. Adakah itu juga pendirian PKR? Akan sampai masanya keputusan terpaksa kita ambil. Belum lagi diambil? Belum lagi. Perbincangan, yes. Pertemuan-pertemuan yang sangat dekat itu dibuat. Siri-siri pertemuan kami kerap berjumpa. Idea itu diketengahkan. Okay? Apakah kita sudah ada ketetapan? Belum. Belum lagi? Ya, belum. Mungkinkah kita menuju ke arah itu? Boleh jadi. Kita kena assess semua keadaan pada ketika itu. So untuk PKR belum lagi ada keputusan. Untuk Zahid memang jelas sebab dia desperate untuk berpaut dengan PKR. Rekod kami, Harry, sebab itu saya bagi analog perbandingan. Rekod kami dengan DAP. Kalau kami berkawan, kami berkawan. Dengan PAS berbeza lah. PAS sejarah dia berkawan. Okay, dia yang keluar. Dia berkawan yang dulu dengan UMNO, Perikatan Nasional, Barisan Nasional, dia keluar. Dia berkawan dengan UMNO, dia keluar. Dia berkawan dengan Pakatan Rakyat, dia keluar. Okay? Kami stay. Jadi nilai keberadaan keadilan dalam pesada politik ini, kalau kita berkawan, kita akan hadapi apa juga tu secara bersama. Dia jawapan macam tu memang cantik Datuk Seri, dan I think kita boleh bagi kredit dengan semangat macam tu lah. You go in, sing or swim together. I think kita boleh setuju dengan konsep itu. Cuma kemusykilannya ialah itu ayat yang biasanya bila dah lama berkawan. Bukan ayat yang apabila pertemuan itu ataupun kerajaan campuran itu secara atas kertasnya berlaku last minute. Bukan last minute, berlaku selepas habis pilihan raya. Sebab
tidak ada majoriti yang mudah. Ya. Jadi memang akan timbul kemusykilan. Adakah ini kedua kemusykilan tu Sri? Adakah perbincangan untuk bersama dengan UMNO dan Barisan Nasional dan Datuk Zaid ni dah berlaku lama dah. Sebelum pilihan raya pun dah buat. Sebenarnya perjanjian dan understanding ini, itu kemusykilan pertama. Kemusykilan kedua ialah, okey kalau tidak pun, sekarang ni dalam kerajaan, bagaimana nak memastikan bahawa ada kesamaan ideologi dan kepercayaan dan juga agenda yang sama? Sebab Datuk Seri kata, bagi contoh soal DAP. PKR dengan DAP ni seingat saya memang kalau tak sehaluan 100% pun dia dalam zon yang sama lah. Tapi PKR dengan Barisan Nasional, PKR dengan UMNO ni jauh, walaupun orangnya mungkin asal UMNO yang berdepan dengan saya sekarang ni. DAP Tapi dengan UMNO. DAP dengan UMNO ni jauh. Lagilah. PKR dengan UMNO, DAP dengan UMNO lagilah jauh. Jadi dua kemusykilan tu Sri, kalau boleh dijelaskan. Saya akan bagi contoh berdasar kepada realiti apa berlaku dalam Jemaah Menteri. Jemaah Menteri adalah satu dasar yang kita nak buat, yang kita nak mutamakkan. Kita kemuka, kita bincang. Okey? Selama setahun. Ini bukan jawapan politik. Saya tak rasa ada halangan menerima pandangan berbeza. Kadang-kadang input yang saya tak dapat tengok dari sudut pandang itu. Itu realiti. Saya akan rasa bahawa polisi keadilan dan UMNO berbeza apabila keberadaan kami dalam Jemaah Menteri, kami tak boleh pass through satu-satu polisi. Saya tengok persamaannya, kalau interestnya rakyat, saya tak nampak ada kekangan dan halangan. Itu jauh lebih penting. Suara di luar Jemaah Menteri ni tak berapa relevan lah. Bukan tak relevan. Bukan tak relevan. Okay? Saya nak sebut bahawa dari segi practicality, ada halangan tak apabila satu perkara kita nak bincangkan dalam Jemaah Menteri berkaitan dengan agama, berkaitan dengan ekonomi, berkaitan hubungan antarabangsa? Ada tak masalah dalam membuat keputusan, mencapai konsensus? Tak ada. So kebimbangan itu kalau dalam konteks menguruskan kerajaan tak berlaku. Tapi kena menguruskan parti juga. Menguruskan persepsi di luar satu isu lain. Satu isu lain. Soalan pertama tadi, Sorry? kemusykilan pertama tadi, iaitu adakah sebenarnya perjanjian dan persefahaman ini berlaku sebelum PRU lagi? Saya nak katakan bahawa chemistry saya dengan sebahagian besar pemimpin UMNO Barisan Nasional dah establish lama. Saya cuma tak berpeluang mendekati Khairi dan Syahril lebih awal sebab ini generasi kemudian. Dan saya betul-betul leverage di atas dekatnya hubungan itu pada momen yang tepat. Bayangkan kalau selepas 19 November pada waktu itu baru kita nak itu. Kami ada 82. Kami shot lagi 30. Pada momen itu secara natural. Boleh tak kita ketepikan sikit perbezaan kita yang lepas? Kita tengok ke depan. Kita usahakan kestabilan politik. Kita form the government. Kita bekerja di atas asas yang kita bersetuju. Itu basis yang menemukan kita. Yang lain kita plot lah. Ya, peranan Islam, peranan kedudukan institusi raja, perlembagaan dan sebagainya. Kita sulam lah dalam satu ikatan yang membentuk coalition. Tapi pada momen itu, momen yang belum pernah berlaku dalam sejarah kita. Kalau kita nak cari kelainan, siapa pun tak boleh bentuk apa-apa. Jadi, menjawab Syarif, apakah berlaku sebelum itu? Sebelum itu berlaku hubungan yang dekat. Ada chemistry, ada understanding. Dia tahu jalur kita, dia tahu sempadan kita, red line kita apa, kita pun tahu dia. Dan tapi situasi pada waktu itu, 20 hari bulan, 21 hari bulan, 22 hari bulan, 72 jam yang kritikal itu. Ya tak? Dan untuk saya pada waktu itu, keputusan yang kita buat bukan keputusan Saifuddin. Kita adakan mesyuarat,